Apa beza dia dengan Al-Quran? Al-Quran makna daripada Allah, lafaz daripada Allah. Hadis kursi makna daripada Allah, tapi Nabi olah balik. So, yang kita baca ni adalah hadis kursi, hadis yang makna dia mai daripada Allah Subhanahu wa taala dan dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, qala Allah tabaraka wa taala. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin. Tuhan kata, aku sediakan kepada hamba aku yang baik-baik. Salih, salihin maksud dia orang yang baik-baik, orang yang taat perintah Allah, orang yang tak langgar apa yang dilarang oleh Allah. Ini orang baik. Allah Subhanahu wa taala kata dalam hadis qudsi itu, a'adattu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan kepada hamba-hamba aku yang baik-baik. Ma la ainun ra'at. Benda yang mata mereka tak pernah tengok. Allah bagi, Allah sediakan, Allah duk tunggu nak bagi dekat kita ni kalau kita orang baik. Benda yang Allah nak bagi itu ma la ainun ra'at, mata kita tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Wala khatara fi qalbi bashar, dan tidak pernah teringat, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Qala Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata iqra'u in syi'tum, bacalah ayat ini kalau hampa nak baca. Ayat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ayat ni familiar. Bila kita duduk dengar ayat ni bagi jemaah, ayat daripada surah Sajdah. Apa maksud ayat tu? Allah kata fala ta'lamu nafsun, tiap-tiap manusia ini dia tak tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang Allah sediakan tapi Allah sembunyikan daripada mereka. Kita nak masuk syurga esok, kita tak tahu ni Tuhan nak bagi apa dekat kita. Kita tahu syurga itu tempat nikmat, tapi nikmat macam mana Allah nak bagi kita tak tahu. Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata fala ta'lamu nafsun, setiap manusia, setiap jiwa tidak akan sama sekali tidak akan tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang aku duk simpan, yang aku duk sembunyi, yang aku tak bagi tahu dekat mereka ni. Aku nak bagi satu benda, dan benda ni is a big surprise dekat mereka. Siapa nanti dapat benda ni? Orang yang masuk syurga. Tak tahu Tuhan nak bagi apa. Tahu kata Tuhan nak bagi nikmat, tapi nikmat macam mana? Tak tahu. Dan Allah purposely, Allah sengaja buat macam tu. Allah sengaja simpan benda yang berharga ni, dia tak bagi tahu dekat kita awal-awal. Dia bagi tahu dekat kita, kata hampa tak pernah tengok, hampa tak pernah dengar, hampa tak pernah teringat dalam hati benda aku nak bagi. Dahsyat sungguh janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang salihin, yang baik dengan Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut dalam hadis tadi, hadis qudsi tadi, ma la ainun ra'at, dari segi grammar Arab.
Tuhan guna perkataan ainun, ain ya nun, ainun dengan lafaz nakirah, dia kata. Nakirah ni maksud dia apa? Maksud dia nama am. Kalau orang mengaji grammar Melayu, nama am, nama khas. Nama khas ni maksud dia apa? Nama khas kata masjid itu khas, masjid tu ya, masjid lain tak. Tapi kalau kata masjid am, boleh jadi mana-mana masjid. Disebut dalam hadis tadi, mala ainun ra'at, yang mata tidak pernah tengok. Mata mana? Mata mana-mana. Allah tidak spesifik kepada orang tertentu. Sebaliknya Allah kata apa? Ainun, mata siapa pun tak pernah tengok apa yang ada dalam syurga. Dari pemilihan perkataan yang diletakkan dalam hadis tu pun diambil kira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana lafaz ini daripada Nabi. Tuan tengok betapa detailnya Al-Quran dan hadis Nabi ini, betapa detail dia. Dia tidak sebut secara sembrono, dia tidak sebut suka-suka, tapi dia sebut tu ada cerita. Kenapa tidak sebut al-ain? Bila ada alif lam, itu ma'rifah, itu nama khas. Tapi tidak pakai alif lam, dia guna ainun, dia guna dalam isim nakirah, dalam nama umum, nama am, tak tahu. Mata siapa pun tidak akan pernah lihat apa yang Allah sediakan dalam syurga. Wala udhunun sami'at, tak ada alif lam. Dan telinga siapa pun tidak akan pernah dengar benda yang dia akan dengar dalam syurga esok. Wala khatara fi qalbi, dia tidak guna alif lam, dan tidak pernah terlintas dalam hati siapa pun benda yang Allah nak bagi di hari akhirat esok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda cantik, benda sedap, benda yang melibatkan feeling, perasaan, rasa, ini benda-benda yang subjektif. Apa makna subjektif? Maknanya satu orang tak sama. Satu orang tengok satu orang tengok satu perempuan, oh dia kata segak. Tanya dia ni, dia kata tahu apa segak. Satu orang dengan satu orang tak sama. Satu orang tengok, dia kata lelaki-lelaki ni handsome, awak dapat bini macam ni. Pada dia, tapi pada suami kawan tu, dia kata bini dia segak sekali. Benda yang tengok, benda yang sedap rasa, perasaan, feeling, ini semua benda subjektif. Tapi yang kata syurga Allah subhanahu wa ta'ala ni, mata siapa pun, telinga siapa pun, hati siapa pun, semua akan kata elok. Dia tidak subjektif, sebaliknya dia memang elok. Demikian yang dikatakan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, tuan-tuan, lah orang suka melancong. Ada orang main habang kat kita, dia kata Ustaz mau pergi sekali tengok Grand Canyon. Itu di mana tu? Kita kata dia kata di Arizona Ustaz, dekat US, dekat sangat yang abang pun. Dia tu Ustaz mau pergi tengok. Dia kata cantik Ustaz. Tengok memang kita keluar di mulut, subhanallah, maha suci Allah, cantik sungguh hasil ciptaan Allah. Kita pun satu hari usaha susah payah simpan duit pergi tengok, kita tahu ni yang dia duk kata elok sangat suruh main. Pada dia elok tak kira lah. Pada kita pergi tengok, Allah kata buang duit suruh main. Nampak tuan? Benda subjektif. Satu orang main abang, dia kata Ustaz mau pergi sekali, dia kata Sky Blue Lake. Mana kita kata? Sky Blue Lake. Di mana tu kata? Di Kanada Ustaz. Mak yang abang pun simpan duit pergi tengok, Allah kata pantai Kamlun elok lagi, kita kata. Pada kita Sky Blue Lake ni tak ada apa. Bagi kita kata tak elok. Satu orang balik mai abang, dia kata Ustaz, dia kata Masya Allah, memang rasa kebesaran Allah ni. Geng nak pergi melancong ni, dia nak verify, dia buang duit pergi melancong tu, dia akan
Subhanallah Ustaz, memang cantik kata. Kita pergi tengok ni kebesaran Allah kata. Kata apa dia? Saya hari tu Allah bagi rezeki lebih sikit, saya pergi tengok Victoria Falls. Victoria Falls, air terjun. Di mana ni Victoria Falls ni? Di Zimbabwe. Dahsyat Ustaz, dia kata. Rasa kebesaran Allah. Ada seorang pergi Egypt, pergi Mesir, pergi tengok piramid. Oh, dia rasa kebesaran Allah, dia rasa apa, memenuhi hati dia. Kita pergi tengok, kata apa benda lah batu ni yang kata tak sama. Setuang pergi Maldives. Oh, balik mai dia kata, Ustaz, dia kata pergi Maldives Ustaz, ni cerita Langkawi, ni cerita nak pergi Krabi, Phuket, ni semua tak mau Ustaz dia kata. Pergi Maldives Ustaz. Kita pergi tengok, Kamlun elok lagi kita kata. Tapi syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat, tidak akan ada satu manusia pun bila dia tengok syurga dia nak kata tak elok. Tak ada, melainkan Allahu Akbar, Maha suci Allah, Tuhan Maha besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjadikan semua-semua benda ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lamma khalaqa Allahu al-jannah qala Allahu li Jibril izhab fanzur ilaiha fazahaba fanazara ilaiha ثم جاء فقال جبريل أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم خفها بالمكاره ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah siap mencipta syurga. Syurga ni makhluk, Allah cipta dia. Allah panggil Jibril. Allah kata dekat Jibril, Jibril izhab fanzur ilaiha. Jibril, pisat, tengok aku baru buat satu benda, nama dia syurga. Pergi tengok, saya bagi tahu kat aku macam mana. Fazahaba fanazara ilaiha. Jibril pun pergi tengok syurga. Allahu Akbar. Balik mai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ay rabbi wa izzatik. Jibril kata, ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Jibril kata, siapa pun kalau dia pergi tengok syurga, dia dengar bunyi-bunyian dalam syurga, dia mesti nak masuk syurga. Summa haffaha bil makarih. Kemudian Tuhan ambil, Tuhan letak di keliling syurga itu benda-benda yang dipanggil al-makarih. Makruh. Apa makna makruh? Benda yang Tuhan tak suka, makruh. Makarih maksud dia apa? Benda yang kita nanti tak berkenan, kita nanti tak suka benda tu. Apa dia yang kata benda kita tak suka ni? Apa dia? Semayang. Allahu Akbar. Siapa suka tengah duduk syok tidur 4:30 pagi bangkit ambil air semayang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat? Siapa suka?
10 orang ada seorang suka, 9 tak suka. Itu sebab 10 orang seorang je buat tahajud. Tuhan letak apa di keliling syurga ni? Tuhan letak zakat. Susah payah kerja cari duit, bukan senang nak dapat 1,000, bukan senang nak dapat 10,000, bukan senang nak dapat 50,000, bukan senang nak dapat 100,000, kena keluar zakat. Siapa suka? Susah payah kerja, lepas tu nak buat keluar, bagi dekat orang duit kita. 10 orang, 9 orang tak suka. Kalau boleh tak mau keluar. Kalau keluar pun tipu-tipu. Kecoh-kecoh. Tuhan letak apa di keliling syurga ni? Tuhan letak puasa. Puasa Ramadan semua orang buat, pasal terpaksa, pasal wajib. Puasa sunat, berapa orang daripada 10 orang, berapa orang puasa Isnin Khamis? Daripada 10 orang, berapa orang puasa Tasu'a, Ashura? Daripada 10 orang, berapa orang yang puasa hari Arafah itu? Orang tak suka. Boleh duduk makan elok-elok, tiba-tiba pitah perut tak mau makan. Orang tak suka. Allah letak apa di keliling syurga tu? Allah letak haji. Tuan-tuan baca cerita haji baru ni. Dengar kata di Arafah dapat tilam, pakai dua ambil gambar seronok. Jemaah haji yang pergi ni. Pakai dua ambil gambar seronok, dapat tilam. Hak dulu-dulu pergi tak ada tilam. Rupanya 2 tilam, 3 orang tidur. Tilam tu pun pakai jengkai, 2 jengkai besar tu ya. 2 jengkai je, dia duk ingat 2 jengkai tu dia tidur. Boleh lah. Dah, 2 tilam 3 orang tidur. Kena partner duduk sebelah dia tu, badan tu dia punya gundu. Dia nak tidur tak tahu mana. Tidur mengirim pun tak lepas. Dia yang kata haji. Komplain berjabur. Ya Allah Ustaz, kami di Mina Ustaz punya teruk Ustaz. Bilik ayam dua adat, dia pergi kunci buah pedai ayam pula. Dah ada apa sikit tak cukup, pergi kunci pula lagi. Ini cerita haji.